من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وأهل الأمر ولا حول ولا قوة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف صلى الله عليه وسلم وبعد فهذه شرح مفيد على كتاب المسمى بقرة العين بمهمات الدين يبين المراد ويتمم المفاد ويقصر المقاصد ويبرز الفوائد وسميته بفتح المؤين بشرح القرة العين بمهمات الدين وبعد. Dan kemudian daripada itu, yaitu setelah mengucap basmalah walhamdalah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, supaya mengucap bismillah alhamdulillah salawat dan salam kata baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kata tuan pengarang fahaza syarhun mufid, maka inilah satu syarah yang memberi faedah, mana yang berguna atas kitabku yang bernama Qurratul Ain bi Muhammadid Din, menjelaskan maksud yang menyempurnakan isi dia, iaitu menghantarkan pada maksud-maksud dan melebih jelaskan faedah yang dan gunanya. Kami mendapati dengan kitab ini Fathul Mu'in bi syarhil Qurratil Ain bi Muhammadid Din. Kemudian wa ana as'alullah, aku memohon akan Allah Ta'ala Al-Karim yang maha mulia, Al-Mannan yang maha memberikan limpah kurnia mana anugerahnya, ayya umma al-intifa' bih, bahwa Ta'ala mertai atau mengumumkan manfaat kitab ini lil khassati wal ammah, bagi orang yang khusus dan orang awam, minal ikhwan, daripada saudara-saudaraku, wa an yuskinani bihi al-firdaus fi daril aman, dan minta pula Allah menempatkan aku pada tempat yang aman di dalam jannatul firdaus lantaran kitab ini. Itu di antara sedikit doa daripada tuan pengarang sebelum dimasuk pada tajuk. Innahu akramul karim wa arhamur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang terlebih mulia, yang paling banyak belas kasihannya, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului akan kemurkaannya. Bismillahirrahmanirrahim, ini dimasuk pada mensyarahkan lafaz Qurratul Ain. Dengan nama Allah, dengan menyebut asma Allah, mana nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya mulai mengarang, mana u'alifu, aku mula menulis dan mengarang kitab ni. Dibahas di sikit sini, kata walismu mushtaq minas sumuwi wa huwa al-uluh la minal wasmi wa huwa al-alamah. Ini dibahas bahasa Arab sikit, iaitu ilmu istiqaq. Wal ismu, lapas isim tu, mushtaqun di istiqaq, mana dikeluarkan minal, daripada lapas masdar sumuwi, wa huwa al-uluf, asal isim kan diambil daripada kalimah bismillah, ya, asal ialah bismillah, dengan nama Allah Ta'ala.
Jadi kenapa kita tengok dah tak ada bismillah, dia jadi bismi sebab dihazaf, dipotong alif pada ismun. Bi ismi jadi bismi. Sebab apa dipotong? Likas satu istiqmal, kena banyak penggunaan. Ya, kita nak buat tu baca bismillah, nak buat tu baca bismillah banyak. Jadi untuk memudahkan dipotong alif tu. Jadi tak baca bi ismillah berat. Jadi terus baca bismillah saja. Maka alif yang dibuang tu diambil 2/3. Ya. 2/3 di rumah alif tu diletakkan di pangkal ba. Sebab tu huruf ba bismillah tu dia lain sikit daripada ba biasa, dipanjang. Iaitu isyaratun, ya, isyarat kepada alif al-mahzufah, mana alif yang telah dipotong, mana dihazaf. Asal lebih bismillah. Kemudian apa ismun tu, isim tu sini dia kata mustaq minas sumuwi wa huwa al-uluf. Di istiqaq mana diambil dari lafaz sumu yang artinya itulah al-uluf, mana maha tinggi, ketinggian ataupun kemuliaan. Bukan dia jadi daripada wasam. Wasmun dia itu mengandungi arti alamat. Jadi ada dua makna. Jadi sini dia ambil daripada lafaz dengan mana mustaq minas sumu. Itu sedikit bahasan dia lah. Dan lafaz Allah kata bismillah, itu dia panggil alamun di zatil wajibil wujud wa asluhu ilahun wa wahwas mujinsun likulli ma'bud summa urrifa bi al wa huzifatil hamzah summa stu'mila fil ma'budi bihaqq. Wallahi, wallahu mubtada' alih. Wallahu bermula lafaz Allah tu. Ya, selepas daripada ismun tu bismillah. Maka Allah tu dipanggil alamun, ialah nama. Nama bagaimana? Lizatil wajibil wujud. Nama yang menunjuk kepada zat yang wajib oleh adanya. Ya, jadi Allah itu ialah nama bagi zat yang mana wajib kewujudan dia. Bila nama dipanggil, dia tunjuk pada apa? Musamma. Sebab dia kata nama tu bagi zat. Ya, zat tu dipanggil musamma, yang dipernamakan akan dia. Bila ada zat, maka yattasif. Ya, zat la yakhlu anis sifat. Wa sifat yaqumu bizat, tu kaedah dia. Jadi bila sebut saja nama Allah tu, nama paling besar tu dipanggil ismuz zat, nama bagi zat. Ada pun yang lain dipanggil ismu sifat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Mani, Al-Wasi', macam-macam nama Tuhan 99. Itu bagian asma' li sifat. Ya, nama bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga dipanggil apa? Iaitu diri sendiri. Apa makna diri sendiri? Ai la yahtaj ila zat. Dia tidak bersandar pada zat lain. Ya, adapun sifat maqama bi ghairi, benda yang berdiri pada benda lain. Putih kalau kita bawa contoh benda yang baharu, makhluk. Putih dia panggil sifat. Jadi putih ni tak boleh bawa diri sendiri. Dia duduk di dinding, dia duduk di baju kita, dia duduk di kertas. Maka putih itu dipanggil sifat. Ya. Baju kita tu zat, kertas ni panggil zat, dinding tu dia panggil zat. Mana dinding ni dia tak menepek benda lain, baju kita dia tak menumpang benda lain. Itu istilah zat dengan sifat. Ya, maka pecahan sifat apa satu banyak lagi lah. Jadi mana zat tu mana maqamah binafsih, mana dia tidak bergantung benda lain, benda yang berdiri sendiri. Berdiri sini maknanya apa? Dia tidak ada berhajat menumpang benda lain. Berlainan sifat, sifat dia duduk di zat. Jadi oleh kerana itu zat tidak sunyi dari sifat, dan sifat ya dia berdiri di zat. Benda yang apa? Dua syai' tapi dia satu itu, dia tak boleh berpisah. Maka zat Allah Taala ni panggil wajib. Wajib di sini wajib apa? Sini panggil aklan, wajib pada akal, bukan wajib syarak ni. Ini wajib akli dengan mana ma la yutasawwaru fil akli adamuhu ay intifa'u. Barang yang akal tak terima ketiadaan dia. Mana kewujudan Allah akal tak terima, kita tak ada. Mesti ada, itu maksudnya. Ada pun selain daripada alam makhluk, mana ada kita ni panggil mungkin, benda harus.
Apa mana harus jaiz? Ma yasiu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Barang yang sah pada akal ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Supaya ada kita ni, ada kita pun tak apa, tak ada pun tak apa. Ya, mana akal terima kalau kata kita ada, dan akal terima kalau kata kita ni tak ada, tak ada hal. Dua-dua boleh. Adapun Tuhan tidak. Itu istilah maknanya hukum akal ia telah tidak diterima melainkan mesti ada. Cuma dia kata wajibul wujud, yang wajib boleh adanya. Itu. Habis tu. Itu sedikit dia huraikan maknanya lafaz Allah tadi. Wa asluhu ilahun, dan lafaz asalnya, kata asal ilahun Tuhan tu, wa huwasmu jinsun, ismu jinsin, isim jenis, likulli ma'bud, semua bila kata ma'bud disembah, ni nama jenis ilah. Kemudian urifa, ditakrifkan dia, dima'rifatkan akan dia, iaitulah bil al, masuk al. Itu. Kemudian wa huzifatil hamzah, dihazafkan hamzah dia, summa stumilah bil ma'bud bihaq, maka diistikmalkan dia pada ma'bud disembah yang sebenar daripada dia Allah. Itu asal dia lah. Ma'bud yang disembah daripada dia itulah sifat ketuhanan, yang diambil daripada ayat ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara, mu ni fakir kepada Allah. Maka di dalam fuqara itu ulama keluarkan iftikar kulli ma siwa ilaih. Iftikar berhajat semua lain ta'ala kepada dia. Mana terikat semua makhluk, tidak ada satu pun yang terlepas daripada ta'ala. Itu dipanggil Tuhan, itu sifat pertama dia. Yang kedua sifat ketuhanan ialah Allah Ta'ala tu ghaniyun, antumul fuqara wallahu wal ghaniyun hamid, maha kaya dan terpuji. Pada ghaniyun dikeluarkan sifat apa? Istighna ila angkul lima siwah. Istighna mana terkaya. Terkaya bukan banyak duit. Terkaya bukan banyak harta. Banyak duit dipanggil jutawan, banyak harta dipanggil hartawan. Tu bukan tu. Tu ta'rif kaya makhluk yang tidak ada nilai di sisi Allah. Kaya sebenarnya terlepas. Dia tidak terikat, itu sebenar kaya. Mana zat Allah Ta'ala dia tidak terikat dengan siapa, tidak bersandar pada siapa, tidak mengharap pada siapa, bahkan dia sendiri. Adapun makhluk tidak terikat. Kewujudan kita terikat dengan Tuhan, hidup mati kita terikat dengan Tuhan, ajar kita sihat sakit dan semuanya terikat. Sebab tu wujud Allah Ta'ala dipanggil wujudul mutlak, adapun wujud kita dipanggil wujudul muqayyad. Wujud Allah Ta'ala mutlak, terlepas daripada yang lain. Adapun wujud selain Allah makhluk dipanggil muqayyad, mana kita diikat dengan Allah Ta'ala. Itu dalam bahasan Usuluddin, dia bahas panjang lagi lah, lanjut dia. Ini kitab fiqh tadi. Jadi bila kita sembah la ilaha illallah, yang Nabi suruh jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, tajdid, perbaharukan, maintain iman kamu dengan kalimat thayyibah. Jadi bila kita sebut la ilaha, tiada Tuhan, kita nampak dah bermakna la ilaha dengan mana la ilaha la mustaghnan an kulli ma siwa, satu, wa muftakiran ilai kullu ma ada, tak ada illallah melainkan tak ada. Mana tidak ada Tuhan, mana tidak ada zat yang dia ni tidak terikat dengan sesiapa. Sebaliknya dia yang mengikat sesiapa. Dia ikat benda lain tak diikat. Dia terlepas, benda lain terikat dengan dia. Tak ada zat macam ni illallah melainkan Allah. Mana Allah Ta'ala tunggal. Bila sebut Tuhan, dia tunggal dalam ketuhanan, dengan ada semua benda tak terlepas daripada dia. Sebab tu kalau kita memahami betul makna tauhidul am ni, kita akan nampak jelas dalam akidah gerak-geri kita. Kalau nak nampak lagi cerah, dia masuk dalam tauhidul khas. Tauhidul khas dalam kitab tasawuf dia bahas tauhidul khas, sehingga kita berasa gerak diam kita, berjalan kita adalah minallah. Keterikatan kita dengan Tuhan tu nampak jelas. Sebab mana ikatan antara tauhidul khas dan tauhidul am, dia tak boleh bercerai dua tu. Cuma beza dia, tauhid am membina akidah, tauhid khas